Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya maka kita dapat berada di sini lagi setelah berbulan-bulan kita ber-PKP. Masya-Allah, tabarakallah. Dapat kita bersemuka, dapat juga kita beronline supaya bukan sekadar di tempat kita saja yang dapat barakah. Orang yang mengikuti dalam online juga insya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Dapat share ilmu yang sangat manfaat ini yang dapat memberi keberkatan pada kehidupan kita semua insya-Allah. Terima kasih saya kepada Surau Kementerian Kerja Raya yang masih lagi sudi bersama untuk menjemput saya pada hari ini. Masya-Allah, tabarakallah. Allahu akbar. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min amalin la yurfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak manfaat ya Allah. Jauhkanlah kami daripada hati yang tidak pernah khusyuk ya Allah. Jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak pernah kenyang ya Allah. Jauhkanlah kami daripada amalan yang tidak diterima-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada doa yang tidak dimakbulkan ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Okey. Alhamdulillah. Baru 4 tajuk nak masuk ke 5. Tajuk kita 40 hadis mengenai kisah-kisah menarik daripada Al-Quran, daripada ayat Al-Quran. Ada kisah-kisah menarik, ada kisah-kisah yang tersembunyi. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, kalau saya mohon kepada pihak surau untuk war-warkan dalam FB Live saya juga untuk sama-sama kita share ilmu yang sangat bermanfaat ini. Walaupun kita tak dapat banyak, kita dapat sedikit, kan? Yang penting berpahala dan bermanfaat bagi kita insya-Allah. Okey, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada muka surat ke-13 iaitu dengan tajuk yang kelima, mati syahid, iaitu mati syahid merupakan kemuncak bagi kenikmatan dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat pada ayat ini, masya-Allah, masing-masing kita boleh buka handphone kita, cek pada ayat ni, surah Ali Imran ayat 169. Kita akan dapati di sana ayat yang sangat memberi kesan kepada kita tentang kematian yang disebut sebagai kematian mati syahid. Masya-Allah, tabarakallah. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang gugur syahid di jalan Allah itu mati. Malah mereka sebenarnya hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Daripada ayat ini kita dapat faham. Cuba kita tengok. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang gugur dan syahid di jalan Allah itu mati. Dia rupanya dia ada juga asbabun nuzul. Ayat-ayat ni turun kerana apa? Di antaranya yang boleh kita simpulkan dalam tafsir Al-Muttaqin ini, dia kata orang-orang munafik masa tu, ketika tu, menyalahkan kekalahan pada perang Uhud
di mana kata mereka peperangan Uhud dilakukan di luar kota Madinah. Itu sebabnya mereka mengalami kekalahan. Itu kata-kata orang munafik yang mana mereka nak memancing ketakutan daripada orang mukmin, nak mencipta ketakutan dan rasa kecut perut ataupun rasa takut untuk mereka ni beraksi di medan perang. Beraksi di medan perang iaitu perang Uhud. Bila mereka menjadikan sebagai contoh peperangan Uhud ini adalah sumber contoh kekalahan kerana salah pada tekniknya, Masya Allah, Tabarakallah, ini adalah sifat-sifat orang munafik, tujuan mereka. Jadi Allah Ta'ala jawab dengan ayat-ayat ni. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah, untuk nak mengembalikan kembali semangat orang-orang yang tentera-tentera yang mana mereka itu terjebak ataupun mereka itu terlibat, bukan terjebak, minta maaf, terlibat dalam peperangan Uhud, mengembalikan balik semangat. Sedangkan orang-orang munafik ini, mereka lah yang membuat onar untuk nak mengkucak-kacirkan perasaan supaya orang-orang takut untuk berada di dalam peperangan. Masya Allah, Tabarakallah. Okey, kita berhenti sekejap untuk bagi laluan pada azan, insya-Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tamat wassalatul qa'imah bidayhi. Sunnatul fadilah asyrafah wa darajatul aliyah. Okey, kita sambung kembali. Kemudian di sini menunjukkan kepada kita boleh buat satu poin di situ. Kematian mati syahid ini bukan fana. Maksudnya fana ni macam dunia ni fana, akan hilang pada satu hari nanti. Jadi kematian syahid bukan perkara yang fana, bukan perkara yang akan hilang. Maksudnya macam tu. Orang yang mati syahid tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu poin kita dah dapat di situ. Tetapi orang yang mati syahid ini bahkan bukan dia fana, tapi dia wujud dan hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan bincangkan. Seronok sebenarnya kalau kita sembang bab mati syahid ni. Nanti kita tengok layakkah kita untuk mati syahid. Allahu Akbar. Syahid yang bagaimana? Kita tak ada lagi dah peperangan dan sebagainya. Tapi tak tahulah satu hari nanti dan sebagainya, kita tak tahu akan berlaku apa-apa kan. Tapi at least di antara gap dari masa ke semasa seperti mana berlaku di Palestin dan sebagainya, itu juga digelar sebagai mati syahid. Allahu Akbar. Okey. Dan kematian mati syahid ini adalah bukan satu kematian yang musnah, yang disebut sebagai musnah seperti mana andaian orang-orang kafir, orang-orang munafik dan sebagainya. Bahkan musnah lawannya mesti ada, tak akan musnah. Itu bagi orang yang mati syahid. Okey. Dan satu lagi, syahid ini bukan bererti berakhirnya satu kehidupan. Kan tak ada. Kan kita tengok orang-orang yang bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini menyangkakan kehidupan ini hanya sekali. So orang cakap enjoy lah kan, kita boleh enjoy. Hidup ni kan sekali je, mati nanti mereka anggap mereka akan jadi tanah dan sebagainya. Tetapi tidak kepada bagi orang yang mati syahid. Kerana apa? Kehidupan ini bila berakhir, kehidupan di atas dunia, ada lagi satu kehidupan di alam sana yang namanya alam barzakh, kelangsungan hidup dalam bentuk yang lebih sempurna daripada apa yang kita di atas dunia ni. Memang kita di atas dunia kita kena terima apa yang ada pada kita. Itu sebab hukum Islam melarang, bahkan dilaknat untuk mengubah apa-apa bentuk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidung, kalau kita keluar hidung kita mancung, tapi mancung dekat dalam, janganlah tarik kat luar. Macam itulah lebih kurang. Jangan ubah
Kalau kening kita nampak pelik sangat, nak kata pelik tak pelik, tapi kita nak bagi hias, bagi cantik pula, maka tak boleh. Kemudian bulu mata tak berapa nak lentik, kita lentik, bubuh pula eyelash dan sebagainya, haram. Semua perbuatan itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terimalah keadaan, rupa bentuk kita, apa yang kita ada seadanya di atas muka bumi ini. Kecualilah kalau muka dia biasa-biasa, tiba-tiba aksiden, untuk dibaiki itu tak ada masalah. Itu Islam tak melarang. Tetapi muka yang dah sedia ada tetapi nak diubah, itu yang dilarang. Itu yang Islam melarang. Kan kita tengok suasana hari ni, kita pun faham dengan kita kata produk-produk kecantikan yang Masya Allah Tabarakallah, tak cukup-cukup menyentuh lagi, pembedahan plastik dan sebagainya, sangat mudah dilakukan. Masya Allah Tabarakallah. Jadi kita kembali balik kepada pesanan Allah kepada kita melalui Al-Quran, melalui hadis. Bagaimana apabila seorang itu dia bersabar dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, insya Allah akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Kemudian dan mati syahid itu satu proses peralihan daripada hidup kebendaan kepada hidup kerohanian yang berterusan sampailah kepada hari kiamat. Masya Allah Tabarakallah. Saya nak tanya satu soalan. Kita ni nak tanya, kita duk baca cerita orang yang mati syahid, hebatnya orang yang mati syahid dan sebagainya. Namun bagi diri kita, layak tak, teringin tak nak merasa mati syahid? Seperti mana kita doakan selepas solat, kita selalu doa, Allahumma ahyina bihayatil ulama. Ya Allah, hidupkanlah aku seperti mana hidup para ulama. Maknanya para ulama ni hidup mereka sangat teratur di sisi Allah. Hati mereka tenang, amal ibadah mereka diterima oleh Allah sebaiknya. Apa saja, kan? Kalau mereka ada keluarga, aturan pada keluarga, didikan kepada anak-anak mereka, Masya Allah Tabarakallah. Kemudian hidup yang penuh dengan disiplin yang sangat baik di sisi Allah. Jadi kita minta, ya Allah, Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada, dan matikanlah kami ke dalam seperti mana matinya para syuhada. Kita minta, kan? Bila kita minta macam tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah mati syahid ni diertikan sebagai kena pergi berperang? Ini ada dua pendapat ulama, kan? Ada disebut sebagai syahid dunia, ada disebut sebagai syahid akhirat. Allahu Akbar, Masya Allah Tabarakallah. Yang macam mana syahid dunia tu, macam mana pula syahid akhirat tu? Semua tu ada dibincangkan oleh para ulama, Masya Allah Tabarakallah. Kalau kita tengok di sini, Allahu Akbar, yang dikatakan sebagai syahid akhirat, syahid dunia, iaitu syahid yang mana mereka ini berperang fi sabilillah, kemudian mereka mati, kemudian mengangkat. Disebabkan kematian tersebut, hukum dunia boleh berubah, keadaan di dunia boleh berubah kepada orang yang mati syahid ni. Contohnya lah, mereka mati dalam berlumuran darah dan sebagainya, maka mereka tidak dikafankan sebagaimana kafan yang biasa, ditukar baju yang darah tadi, tidak. Bahkan dikubur dalam keadaan baju tersebut berdarah, kerana itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Allahu Akbar, Masya Allah Tabarakallah. Bahkan mereka tidak dimandikan, amat berbeza dengan kematian yang biasa, kan? Itu dipanggil sebagai syahid di dunia. Allahu Akbar. Kemudian kalau syahid akhirat, mereka yang dijanjikan pahala istimewa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kematian disebabkan macam-macam kematian, seperti mana disebut dalam satu hadis, asy-syuhada'u khamsatun al-mat'un wal mabtun wal ghariqu wa sahibul hadami wasyahidu fi sabilillah. Masya Allah Tabarakallah. Orang-orang yang mati syahid ni, kita tengok yang mati syahid akhirat ni, di antaranya yang sakit ta'un, orang-orang yang cirit-birit sakit perutnya dan sebagainya, orang yang mati kelemasan, orang yang mati aksiden dan sebagainya, itu juga dikatakan sebagai mati syahid. Jadi kita ni nak mohon mati syahid ni, ada satu doa yang diajar, yang diamalkan oleh sahabat.
Masya Allah, tabarakallah, doa ini kita baca sebelum kita angkat takbiratul ihram. Sebelum kita angkat takbiratul ihram tu, kita baca. Sebelum kita Allahu Akbar tu, kita baca doa tu. Okey, saya baca, boleh saja nak tulis. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepadaku, berikanlah kepadaku afdala, kelebihan. Maksud kelebihan tu mati syahid lah. Ma tu'ti, apa yang telah engkau berikan kepada ibadakas salihin, iaitu kepada hamba-hambamu yang salih. Jadi kita minta doa tu sebelum kita angkat takbiratul ihram. Maka kita minta, bayangkan kita tengah menghadap betul-betul nak solat ni. Kita dah fokus dah, betul kan? Jadi hati kita pada saat tu dalam keadaan apa? Dalam keadaan kosong daripada hal-hal keduniaan. Kita dah buang dah sifat-sifat dunia tu. Maka kita minta doa ni sebelum kita takbiratul ihram. InsyaAllah kalau kita istiqamah, Masya Allah, tabarakallah, Allah Ta'ala akan mengabulkan permintaan kita. Setelah semayang, setelah kita wirid dan sebagainya, waktu kita baca doa, bacalah doa yang saya sebut tadi. Allahumma ahyina bil iman, Allahumma ahyina bihayatil ulama, wa amisna bimautis syuhada, wahsyurna fi zumratil awliya, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar. Banyak kita hidup kita dengan doa-doa tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita tahu bahawa kematian syahid ini boleh sahaja dinikmati oleh sesiapa sahaja. Masya Allah, tabarakallah. Walaupun jalan kita berbeza, maka kita di sisi Allah menjadi orang yang matinya dalam keadaan mati syahid. Kerana apa? Banyak sangat kenikmatan, banyak sangat ganjaran yang Allah Ta'ala janjikan bagi orang-orang yang mati syahid ni. Banyak sangat yang perlu kita tahu. Di antaranya di asbab daripada bukan asbabun nuzul, kisah di sebalik ayat yang saya baca tadi itu, ada satu kisah yang sangat menarik, Masya Allah, tabarakallah. Kita tengok dalam buku ni kisah di sebaliknya, iaitu kisah di mana Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata. Jabir bin Abdullah ini adalah Sayyidina Jabir, ini adalah seorang sahabat, Masya Allah, tabarakallah, yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, kurniakan kepada keluarganya, mempunyai 9 orang kakak. Dia yang bongsu, anak lelaki. Masya Allah, tabarakallah. Sayyidina Jabir ini pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangis kepada Rasulullah. Kerana apa? Ayahnya gugur dalam medan Uhud. Ayahnya adalah Abdullah, Sayyidina Abdullah, Allahu Akbar, gugur dalam medan Uhud. Kerana apa? Menangis kerana apa? Dia terpaksa kena jaga kakak-kakaknya yang 9 ni. Bukan senang kita nak jaga anak-anak darah 9 orang ni, Masya Allah. Dan dia pula anak yang paling bongsu. Menangis dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam riwayat yang lain, mengkhabarkan tentang berita bagaimana keadaan ayahnya yang berada di dalam kenikmatan, Masya Allah, sebagai seorang yang mati syahid. Dan di antara kisahnya yang kita nak baca di sini, iaitu kata Sayyidina Jabir radhiyallahu an, ketika ayahku terbunuh dalam peperangan Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku. Waktu tu dia menangislah masa tu. Kemudian apa yang Rasulullah kata? Wahai Jabir, mahukah aku beritahu kepadamu apa yang diucapkan Allah kepada ayahmu? Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Sebab apa? Redaksi hadis ini sangat-sangat menarik. Di mana kita kata orang yang di antaranya, orang yang mati syahid,
Ni kalau sebelum saya terlupa lah, saya nak ingatkan di antaranya bukan sekadar dengan hanya mati berperang saja seperti yang saya cerita tadi. Bahkan guru Quran, Masya Allah, orang yang menyampaikan ilmu, orang yang menyampaikan kita, kalau kita dapat walaupun satu huruf daripada Al-Quran, kita istiqamah, ajar anak-anak kita di rumah, didik anak-anak kita di rumah, ya Allah. Masa kita nak ajar Quran tu, masa nak baca-baca tu, ya Allah, jadikanlah aku orang yang mati dalam keadaan mati syahid. Allahu Akbar. Ramai hari ni kita dengar kan, kita tengok dalam surat khabar pun ada, berita-berita dalam TV pun masuk, orang yang jasadnya utuh saat digali, ya, bila dah beratus-ratus tahun ataupun lama berpuluhan tahun, apabila proses nak gali semula untuk apa, untuk nak buat penempatan baru dan sebagainya kan, apabila digali ada yang jasadnya masih utuh, masih sempurna, tidak ada yang terusik sekalipun. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau kita lihat di sini, rupa-rupanya tanya rupanya guru Quran sahaja. Nampak perbuatan tu macam remeh, mengajar Quran je pun. Kita kalau kita ada kemahiran tu, ada kemahiran untuk mengajar Al-Quran itu, panggillah anak-anak jiran, tolong ajar. Selain daripada anak-anak kita, ajar pula anak-anak jiran. Ambil, kita kata tak ada masalah, kita gunakan supaya apa? Kerja buat kita tu Allah Ta'ala pandang dan Allah Ta'ala muliakan di sisi Allah. Kalau kita melihat pada hari ni, zaman ni, Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita, guru Quran tu dulu tak terkenal pun, bukan qari'ah pun, bukan siapa-siapa, hanya insan biasa yang duduk di satu sudut kampung. Contohlah kita katakan satu sudut kampung dia, kemudian hanya ada orang datang belajar Quran saja kepada dia. Namun Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita dengan jelas bahawa orang ini, sekian-sekian hamba ni, apa perbuatan dia masa di dunia dulu, rupa-rupanya adalah guru Quran. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Itu satu sudut lah kita tengok kan. Begitu juga yang terjadi kepada Sayyidina Jabir. Masa zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Jabir, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab berlaku banjir besar di Madinah, sehingga kan terbongkar kubur-kubur yang ada di Uhud sebab ada banjir besar kan. Di situ ternampaklah jasad-jasad di antara jasad-jasad sahabat. Maknanya masa zaman Sayyidina Umar, gap dia tu taklah lama dengan sampai kita hari ni kan. Kemudian di antaranya mereka pun melihat ada satu kubur, Masya Allah, Tabarakallah, mereka jumpa satu kubur itu, ada seorang lelaki. Dalam kubur itu mukanya macam biasalah pucat, biasalah macam rumput kan. Rumput kalau tak kena hujan lama, kalau tak kena matahari, kalau tak duduk bawah kereta kita yang lama parking PKP, tak pergi mana kan, rumput tu dia akan, nak kata mati tak mati, tapi warna dia berubah, macam tu. Jadi mereka melihat lelaki tersebut dengan tangannya menutup luka di dahi. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Lalu mereka cuba mengangkat tangannya. Bila angkat tangannya, terpancut darah keluar dan masih segar dan suam darah tersebut. Allahu Akbar. Maka mereka pun mencari siapakah gerangan, siapakah gerangan empunya kubur tersebut. Bila dicari sejarah, tengok-tengok, rupa-rupanya adalah ayah kepada Sayyidina Jabir. Allahu Akbar, Abdullah bin Amr. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Kemudian di sisinya, di tepinya ada lagi seorang sahabat, seorang lelaki yang kalau lihat ada sepasang kaki yang tempang lelaki tersebut. Kemudian agak terseliu kan, kakinya macam tempang sikit. Maka sahabat pun mencari siapakah sebenarnya. Rupanya gerangannya adalah sahabat yang paling rapat dengan Sayyidina Abdullah bin Amr, iaitu seorang sahabat pada zaman Amr bin Jamuh namanya, iaitu sahabat yang sangat rapat waktu zaman jahiliah, masa mereka belum masuk Islam lagi pun. Kemudian setelah mana mereka ni masuk Islam, mereka pun tetap berkawan, tetap bersahabat, sama-sama masuk Islam. Masa berperang dalam peperangan Uhud, mereka saling mendekat.
maka Allah Ta'ala jemput kedua-duanya. Masya Allah, tabarakallah. Itu Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita jelas. Barangkali dengan adanya banjir tersebut, kita dapat melihat, dapat menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri, Masya Allah, tabarakallah, bagaimana orang-orang yang mati syahid yang Allah Ta'ala raikan, yang disebut sebagai hidup dan tidak mati. Allahu Akbar. Nanti kita tengok apa dia fadilat ataupun kelebihan-kelebihan bagi orang yang mati syahid. Begitu juga kalau kita relate dengan orang-orang yang mengajar Quran, orang-orang yang buat kebaikan, orang-orang yang saling tolong menolong, orang yang mati ketika bersalin, orang yang mati dalam keadaan ta'un, wabak dan sebagainya. Mereka ni juga diandaikan sebagai orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan akan mendapat kelebihan-kelebihan yang sama. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Okey, saya kembali pada kisah tadi di bawah ni, di mana Sayyidina Jabir berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikhabarkan kepada Sayyidina Jabir, wahai Jabir, mahukah aku beritahu kepadamu apa yang diucapkan Allah kepada ayahmu? Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Jabir menjawab, sudah tentu ya Rasulullah. Baginda bersabda lagi, tiadalah Allah berbicara dengan seseorang kecuali dari balik tabir. Masya Allah, tabarakallah. Nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa alaihi salam, kecuali Nabi Musa alaihi salam, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berbicara secara langsung kepada mereka, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj. Sedangkan pada nabi-nabi lain, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah berbicara langsung kecuali melalui perantaraan Sayyidina Jibril. Itu yang disebut sebagai di sebalik tabir tu. Namun Allah Ta'ala menunjukkan betapa mulianya ayah kepada Sayyidina Jabir, iaitu Sayyidina Abdullah, Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah, yang mana dinukilkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Sayyidina Jabir, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan ayahmu. Kalau tidak, Allah Ta'ala tak pernah berbicara dengan sesiapa pun kecuali di sebalik tabir, iaitu perantaraan Jibril alaihi salam. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang Allah Ta'ala bicara? Allah berbicara kepada ayahmu sebagai pejuang agamanya. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wahai Abdullah, berharaplah kepadaku, maksudnya mohonlah, mintalah sebarang hajat kepadaku, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nescaya aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Masya Allah, tabarakallah. Maka apa yang Sayyidina Abdullah minta pada saat Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman kepadanya, kata Sayyidina Abdullah, bapamu menjawab, kata Rasulullah cerita kepada Sayyidina Jabir, wahai Rabbku, aku minta kepadamu ya Allah, kembalikan aku ke dunia untuk aku mati sekali kedua kerana-Mu ya Allah. Untuk aku mati kali kedua kerana-Mu ya Allah. Sebab apa? Nikmatnya rasa mati syahid tu. Allahu Akbar. Kita tak dapat nak bayangkan sebab kita tak rasa, tak melalui situasi yang macam tu. Hanya orang yang merasai saja tahu betapa seronoknya mati dalam keadaan mati syahid. Allahu Akbar. Tak dapat kita nak bayangkan kan macam mana perasaan, feelingnya orang yang mati syahid tu. Sehingga dinukilkan dalam hadis qudsi, Sayyidina Abdullah minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mati kali kedua, dikembalikan untuk kembali ke dunia, dan untuk mati syahid untuk kali yang kedua. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, telah menjadi ketentuanku bahawa manusia di alam barzakh tidak dapat kembali semula ke dunia. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada permintaan yang kedua dah. Permintaan yang pertama tidak diperkenankan. Kenapa? Ketentuan Allah, tak ada lagi orang yang mati hidup kembali, tak ada. Yang koma tu cerita lain. Yang mati sementara tu macam kita duduk tidur malam-malam. Kan kita tidur malam-malam, sebelum tidur tu, sebab kita ada sempadan antara mati yang sebenar dengan mati yang sementara. Mati kita yang tidur malam-malam tu dinamakan sebagai mati sementara. Tapi jangan duk anggap kata kita tu akan mati sementara. Boleh jadi Allah Ta'ala cabut nyawa kita dalam keadaan masih tidur.
Allahu Akbar. Itu sebab bila kita dalam keadaan nak tidur tu banyak persediaan yang kita kena buat. Ambil gap masa sejam untuk kita berzikir, istighfar 100 kali, minta doa daripada kedua bapa, minta doa daripada anak-anak kita, istighfar atas anak-anak kita, keluarga kita, sahabat kita, guru-guru kita, muslimin dan muslimat, minta doa. Baca 10 kali 100 kali istighfar. Pernah diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW sebelum tidur Rasulullah beristighfar. Ada riwayat kata 70 kali, ada riwayat kata 100 kali. Kita ambil lah yang lebih sikit. Rasulullah tak apa. Sebab Rasulullah maksum. Orang yang maksum pun istighfar. Kita ni istighfar waktu mana? Waktu marah aja. Tapi mujur juga. Mujur juga istighfar waktu marah kan. Kalau tak istighfar dia maki hamun cerita lain lah. Allahu Akbar. Jadi ambil gap masa sejam sebelum tidur tu, amalkan. Baca istighfar, kemudian zikir, ya Allah hasbunallah wa ni'mal wakil, ataupun subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu ayat ataupun zikir yang akan memberatkan timbangan baik kita di akhirat. Allahu Akbar, Masya Allah. Apa lagi yang boleh kita baca? La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Allahu Akbar. Banyak lagi yang boleh kita baca. Kemudian selawat, paling-paling kurang kita boleh selawat dalam sehari 400 kali, 300 kali, itu dah cukup terbaik dah. Selawat simple-simple saja. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegang tasbih tu, letak atas katil tu sambil-sambil baca. Gap masa sejam tu peruntukkan untuk persediaan macam mana seolah-olah bayangkan kita nak mati. Nak pejam mata tu bayangkan kita nak mati. Lagi malas kita berzikir, Masya Allah, tabarakallah, nampak gayanya kita jadi jauh dengan Allah. Bayangkan jauh, lepas tu mati, jauh pula dengan Allah. Wal'ayazubillah. Nak buat maksiat-maksiat lain insya-Allah mungkin kita tak buat. Tapi nak meneruskan kebaikan ni bukan senang, bukan mudah. Istiqamah lah untuk kita nak melakukan kebaikan seolah-olah bayangkan kata aku pejam mata nanti aku tak bangun dah lepas ni. Bayangkan macam tu. Dan orang yang mati sekalipun dia kan sedar lagi kata dia mati. Contoh macam kita mimpi, umpama macam kita mimpi, bayangkan kita bangun, kita tidur-tidur, tiba-tiba kita mimpi kata kita mati. Contoh, orang pun angkat kita, mandi kita tengok orang mandi kita. Aku ni dah mati kah? Dia duduk tanya kan. Orang berkafan kita, orang sumbat-sumbat lah kain dalam hidung kita kan. Mimpi dia tak ada nak buat apa kan, dia tengok aja. Kemudian orang bawa kita, orang solatkan kita. Kita pun tanya kawan-kawan kat sebelah, kawan-kawan kat sebelah ke sahabat-sahabat kita, orang-orang tersayang kita menyembahyangkan jenazah bagi kita. Tak ada siapa pun yang dengar panggilan kita. Masa tu macam keadaan mimpi. Kemudian orang usul jenazah kita pergi ke kuburan. Kita pun tengok, betul ke aku ni mati sungguh ke aku mimpi ni? Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Waktu kita diletakkan di liang lahat, kita dengar talqin mengingatkan kita, macam betul ke aku ni mimpi ke mati ni? Tiba-tiba 7 langkah orang meninggalkan kita, masa itulah nyawa kita dikembalikan. Saat tu baru kita terkejut daripada pembaringan kita. Masa bangun tu aku mimpi ke tak ni? Tengok-tengok sungguh kali kiri kanan. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Apa yang ada di kiri kanan kita? Tanah. Sama ada tanah tu dia akan sambut kita dengan pelukan yang erat, kemudian melepaskan pelukan tersebut dan melapangkan kubur bagi kita, ataupun dia akan peluk sampai belikat kita belaka ke belakang. Masa tu baru kita tersedar. Macam itulah keadaan orang yang bermimpi. Dia hanya akan tersedar waktu dia berada dalam kubur. Hatta zurtumul maqabir. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Kan? Bila kita tengok tanah kubur kan, tanah kubur pun kadang-kadang memberi keinsafan. Kadang-kadang dia kata dia cerita reka, tapi kita jangan tengok dalam suasana rekaan ke apa ke, tapi itulah realiti yang selalu berlaku, memberi keinsafan kepada kita, insya-Allah. Okey. Kemudian saya kembali balik pada tadi ni.
ayah Saidina Jabir, iaitu Saidina Abdullah, membuat satu permohonan kepada Allah. Satu lagi permohonan. Apa yang Saidina Jabir mohon kepada Allah Saidina Abdullah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rabbku, beritahulah kepada orang-orang yang di belakangku di dunia tu, beritahulah kepada mereka tentang keadaanku yang sudah mengecapi sebahagian nikmat daripadamu sebagai balasan mereka yang mati. Kita tengok muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mana eratnya mereka ni diislamkan, pakat-pakat masuk Islam semua pada zaman Rasulullah SAW, kemudian diukhuwahkan, dipersaudarakan oleh Rasulullah antara muhajirin dan ansar, yang mana bila mereka mula bersahabat, mereka mula berkawan, mereka bersahabat lillahi ta'ala. Uhibbuka fillah, aku sayang kamu kerana Allah. Uhibbuki fillah, aku sayang kamu kerana Allah. Kita pun kalau jumpa sahabat-sahabat kita kerana Allah, orang yang berkasih sayang kerana Allah ni, nanti di akhirat nanti dia akan duduk di bawah naungan Allah. Kan di antara 7 golongan saja yang dapat duduk di bawah naungan Allah. Di antaranya orang yang berkasih sayang kerana Allah. Bukan kerana apa? Bukan kerana dia kaya, bukan kerana harta benda, bukan kerana dia ni orang yang sporting boleh buat maksiat dengan kita ke apa kata, ataupun bukan kerana kita ni sama-sama grup, sebab grup memasak ni kita suka masak dia kerana masak, tak. Kita sayang dia first kali kerana Allah, yang lain akan menyusul. Jadi macam mana nak pupuk dia? Jumpa sahabat-sahabat office sama-sama kita ni kan, sama-sama mukminah ni, uhibbuka fillah, uhibbuki. Kalau perempuan, uhibbuki. Kalau laki sama laki, uhibbuka. Kalau kita dengan laki, jangan nak sebut. Kat perempuan saja nah. Uhibbuki fillah, aku sayang kamu kerana Allah. InsyaAllah ikhlasnya kita. Jadi menunjukkan kisah ni, Saidina Abdullah, Masya Allah, dia tak nak dia seorang je dapat nikmat. Dia nak suruh Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada penduduk-penduduk dunia bahawa mereka ni turut mendapat nikmat. Masya Allah, tabarakallah. Nak bagi motivasi ni dekat umat Islam yang ada di dunia tu, bahawa berperanglah di jalan Allah, mati syahidlah, cintakan kematian dengan kematian syahid ini. Moga-moga dengan kematian syahid ini, Masya Allah, kamu akan diganjarkan dengan ganjaran, Masya Allah, tabarakallah, kenikmatan yang tidak ada kepada orang-orang lain. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima permintaan ini, lalu Allah menurunkan ayat di atas kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini kita tengok, hadis ini adalah hadis riwayat At-Tirmizi. Imam Hakim berkata sanadnya adalah sanad yang sahih. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita melihat dalam keadaan suasana yang macam tu, kita dapati beberapa kelebihan-kelebihan yang tidak ada kepada apa? Kepada orang yang tidak direzekikan dengan rezeki mati syahid. Tapi syahid di akhirat tu banyak, jangan risau. Maka ganjarannya insya-Allah akan serupa. Kemudian kalau kita berziarah, contoh bila saya sebut Madinah, apa dia, peperangan Uhud, semua biasa pergi umrah tak ni? Ada buat haji? Belum lagi. Ada tak cita-cita nak pergi umrah, nak pergi buat haji? Allahu Akbar. Bayangkan kita berangan daripada tahun ke tahun, tahun ke tahun, tiba-tiba hari yang benar-benar kita untuk pergi diuji pula dengan PKP. Habis PKP diuji pula dengan kewangan yang mencanak untuk sampai ke sana. Banyak yang perlu kita usaha. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Di sana kalau kita sebelum pergi, bila pergi sampai di sana, kita memang akan dibawa juga pergi ke kota Madinah. Di sana kita akan dibawa untuk melawat kuburan Uhud, kuburan Uhud, iaitu orang kuburan syahid, iaitu orang-orang yang mati syahid pada peperangan Uhud. Masya Allah, bukit Uhud tu besar sangat, sayup mata memandang. Bila kita dibawa ke sana, memang kita akan lalui perjalanan yang tak berapa selesa sebenarnya. Tetapi bila mutawif kata jom kita tengok bukit Uhud, jom kita tengok apa dia kuburan
Orang para syuhada Uhud. Jangan sesekali kita kata tak apalah, kakak duduk kat dalam bas lah, penat lah, sakit lutut lah sebagainya. Masya Allah, turun tengok. Moga-moga kita turun itu dengan niat kita, ya Allah matikanlah aku seperti mana mati para syuhada ini. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Kita akan dapat ganjaran. Satu doa bila kita sampai, satu salam bila kita sampai kepada kuburan Uhud para syuhada ni, bukan setakat Uhud saja, maknanya orang yang para syuhada. Kita pergi ke kuburan di tsunami kan, orang yang mati dalam ramai-ramai tu, di antaranya ada mukmin, maka kita ucapkan salam kepada mereka. Salam tu bukan macam mana kita ucapkan salam pada kuburan biasa. Kalau yang biasa kita sebut Assalamualaikum ya ahli diyar, ya ahli diyar minal mu'minin wa inna insyaallah lakum wa inna insyaallah lahiqun, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kita bagi salam, Assalamualaikum wahai ahli kubur daripada orang-orang mukmin, insya-Allah tak lama lagi aku akan menyusul kamu. Itu biasa kita bagi salam dekat kubur-kubur ataupun bila kita lalu kawasan perkuburan. Tapi kalau kita lalu kawasan perkuburan orang yang mati syahid, ada satu salam khas kepada mereka yang kita kena sampaikan. Contohnya, saya bagi satu contoh, iaitu Assalamualaikum bima sabartum. Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, iaitu salamun alaikum bima sabartum, kesejahteraan ke atas kamu, kan, kesejahteraan ke atas kamu, bima sabartum, apa yang dulunya kamu sabar menghadapi segala ketentuan syahid dan sebagainya. Jadi kemudian fa ni'ma uqbad dar, maka kenikmatanlah kepada kamu, yang mana tempat ni, kenikmatan kepada ni tidak akan sama dengan kenikmatan yang lain. Masya Allah, Tabarakallah. Itu doa yang kita boleh, ataupun salam yang kita ucapkan kepada para syuhada. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kelebihan yang boleh kita kongsikan di sini. Allahu Akbar. Yang pertama, kita boleh take note di situ. Poin kita, orang yang mati syahid ini dia tidak merasai kematian syahid. Dia tidak merasai mati syahid tu. Maksudnya tidak akan merasai kesakitan mati tu, bukan kematian syahid, tidak merasai kesakitan mati tu. Itu sebabnya Sayyidina Abdullah minta supaya Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada sahabat-sahabatnya di dunia bahawa suruh memburu kematian syahid ini, Masya Allah, dengan kenikmatan yang Allah Ta'ala janjikan. Allahu Akbar. Kenapa? Di dalam satu hadis disebut, seseorang yang syahid tidak merasai kesakitan kerana dibunuh hanya bagaikan satu cubitan sahaja. Seolah-olah macam kena cubit saja. Maknanya bila tombak tu kena, contohlah kan, rasa sikit saja, lepas tu dah mati. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi kita, Contoh, jangan pula kita minta, ya Allah, aku minta mati aksiden lah. Janganlah macam tu. Kita minta mati syahid, maknanya apa saja yang Allah Ta'ala tentukan dalam kematian kita, biar jenama je syahid. Macam tu. Jangan minta pula, kalau salah satu ustazah kata, kalau salah satu mati syahid tu aksiden, ya Allah mintalah aku mati aksiden. Jangan. Takut orang yang mati dalam faj'atul maut, dalam kematian yang tiba-tiba, dalam keadaan dia tak bersedia. Kan betul, kita tak bersedia bertaubat, kita tak bersedia dalam keadaan yang kita memang tak bersedia, dalam keadaan dosa yang banyak. Dan lalu Allah Ta'ala memakbulkan pula macam tu. Jangan. Kita minta apa saja bentuk kematian kita, biarlah kematian itu jenamanya adalah syahid. Itu yang kita nak. Okey. Dan yang kedua, fadilat ataupun kelebihan orang yang mati syahid ini, iaitu syahidnya ditempatkan di syurga. Confirm ditempatkan di syurga. Pernah berlaku seorang ibu yang disebut sebagai Ummu Harisah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan anakku Harisah ini? Waktu dia berperang, dia mati, dia kena dengan tombak yang sesat, panahan yang sesat.
Kemudian aku nak tahu sekarang anakku mati, aku nak tahu keadaan anakku sekarang, sama ada dia di syurga ataupun sebaliknya. Kalau dia di syurga, aku akan terima, sabar dan redha. Tapi kalau dia sebaliknya, aku akan menangis meratap. Itu keadaan yang hendak diketahui oleh ibu kepada Sayyidina Harisah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepadanya, kata Rasulullah, wahai Ummu Harisah, sesungguhnya di sana ada beberapa syurga di dalam syurga. Ada beberapa syurga di dalam syurga, maknanya syurga ni banyak tingkatan dia. Ada syurga tertinggi, ada Jannatul Adnin, ada Jannatul Firdaus, ada Jannatul macam-macam lah kan, Jannatul Naim, semua ada kan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak Harisah ini ditempatkan di dalam Jannatul Firdaus, syurga yang paling tertinggi. Syurga yang paling tertinggi, yang mana Rasulullah SAW selalu suruh kita ni, dalam satu hadis riwayat yang lain, Rasulullah SAW meminta agar umat Nabi Muhammad ni berdoa, bila doa saja minta Jannatul Firdaus, syurga tertinggi. Walaupun kita kata banyak mana dosa yang kita ada, banyak mana kesilapan yang kita buat, tetapi bila berdoa tu doalah diman, tak apa. Kalau sekarang ni orang kamu ni kelulusan apa nak minta diman-diman, jangan. Tengoklah keadaan, itu dunia. Tapi kalau bab minta akhirat, diman tak apa. Minta Jannatul Firdaus. Allahumma inna nas'alukal Jannatul Firdausil a'la wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa fi'lin wa niyatin wa i'tiqad. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku Jannatul Firdausil a'la, iaitu Jannatul Firdaus yang paling tertinggi, yang mana yang membuatkan aku dekat dengannya. Contoh, dengan perbuatan kita ni yang boleh menyebabkan kita dekat dengan Jannatul Firdaus, sama ada perbuatan kita yang bersifat daripada perkataan kita. Kita akan cakap yang elok-elok, itu dipanggil husnul khuluq kan, kita punya akhlak ada tu. Perbuatan kita, bantu orang dan sebagainya, kebajikan yang kita ada. Kemudian langkah kita ke arah kebaikan segala-galanya, kita minta daripada pegangan kita, akidah kita, biarlah akidah yang benar. Masya Allah, tabarakallah. Semua tu akan mengarah ke Jannatul Firdausil a'la. Allahu Akbar, Masya Allah. Dikhabarkan kepada ibu Ummu Harisah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mati syahid confirm masuk Jannatul Firdausil a'la. Kita bila minta Jannatul Firdausil a'la, tempat para syuhada, tu insya-Allah satu ketika nanti Allah khatimkan kita, Allah khatimahkan kita, akhirkan hidup kita dengan apa? Dengan darjat mati syahid. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Jangan terbayang kata nak kena pergi perang, tak. Banyak lagi yang telah kita simpulkan tadi. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiganya, diampuni dosa kecuali hutang. Seluruh dosa-dosa para syuhada ini Allah Ta'ala akan ampunkan kecuali hutang. Pernah berlaku kepada Sayyidina Jabir juga. Masya Allah, tabarakallah. Di mana Sayyidina Abdullah sebelum pergi berperang Uhud, Sayyidina Abdullah ada menyimpan sedikit wang, yang mana wang itu digunakan untuk membayar hutang. Ini diriwayatkan dalam hadis yang lain, dikisahkan dengan hadis yang lain. Berkumpul untuk membayar hutang, namun mungkin kumpul tak cukup lagi dan sebagainya. Bila sampai seruan jihad untuk pergi berperang ke medan Uhud, maka mereka pun pergi. Bila pergi ke sana, terus wafat sebagai syuhada. Maka ada lagi duit tu. Malangnya tidak dikhabarkan kepada anak-anak, isteri dan sebagainya. Kita ni kalau ada hutang, kalau boleh kita buat, kita tulis. Jangan pakai WhatsApp saja, jangan pakai note saja dekat dalam handphone tu boleh jadi hang, habis hilang semua, tak ada apa dah. So kita tulis, simpan betul-betul dalam satu file. Pesan kat suami, kalau ada apa-apa tolong tengok dalam ni. Apa-apa, harta tak ada, tapi apa-apa tu hutang lah, kan? Harta tak ada. Itu sebabnya Rasulullah suruh kita catik kalau bab hutang tu. Dalam Quran pun ada satu muka cerita bab hutang je. Catik, tulis dalam kertas, letaklah bawah bantal ke mana ke, bila tempat yang mudah dicari. Macam tu. Kemudian bila mana Sayyidina Abdullah wafat,
syahid di medan Uhud, maka meninggalkan hutang. Allahu Akbar. Sayyidina Abdullah, kita ni tak boleh dah nak khabar, betul tak? Sayyidina Abdullah tak dapat dah nak bagi tahu kepada anaknya macam mana hutang tu. Beratnya orang yang mati syahid ni, di antaranya yang lain semua akan cover kecuali hutang. Allahu Akbar, masya-Allah. Tabarakallah. Itu orang yang mati syahid yang memang dah Allah Taala confirm dah syurga tertinggi baginya. Kita kalau yang tak syahid tu, wal-a'yuzubillah, lepas tu ada hutang pula, bertambah-tambah hutang. Walaupun sikit, kalau namanya hutang, kena bayar. Macam mana kita kena buat macam tu? Kalau Rasulullah sarankan, nak WhatsApp dah tak boleh dah. Boleh tak duduk dalam kubur WhatsApp? Tak boleh kan? Terkejut pula anak kita nanti. Maka diminta oleh Sayyidina Abdullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar disampaikan kepada anaknya. Masya Allah, tabarakallah. Hanya boleh disampaikan melalui apa? Saya nak tanya. Melalui apa? Mimpi sahaja. Allah Ta'ala mengizinkan, lalu bertemulah dua beranak ni dalam mimpi yang indah. Dikhabarkan kepada anaknya bahawa hutangnya, duitnya ada di sekian-sekian tempat. Maka setelah mana terjaga, Sayyidina Jabir pun cari rupanya hutangnya ada di sekian-sekian tempat, maka dilunaskan dengan sebaiknya. Peringatan yang sangat kepada kita, yang sangat kita kena ambil perhatian. Bab hutang tu yang sebelum kita angkat jenazah kan, keluarga akan tanya, sebelum ni kalau ada siapa-siapa yang mak saya berhutang kepadanya, tolong datang. Ada apa-apa barang yang diambil oleh mak saya, boleh tolong datang minta, kan? Mereka ni waris. Kita akan pesan macam tu, sebab kita tak jumpa, susah nak jumpa keluarga yang kita kata yang senaraikan hutang bagi dirinya. Allahu Akbar. Itu kita kena buat announcement, tanya. Kalau tidak, kesian dekat ruh, kesian dekat jasad yang berada di dalam kubur tersebut. Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Jadi itu di antaranya. Semua dosa diampunkan kecuali hutang. Ingat, hutang tu bukan perkara-perkara mudah. Allah Ta'ala, kalau dosa dengan Allah, barangkali Allah Ta'ala boleh saja ampunkan, sebab rahmat Allah tu sangat luas. Tapi antara dengan manusia ni, hubungan dengan manusia ni, Allah Ta'ala bagi hak kepada manusia tersebut, sebab asbab mulianya Allah Ta'ala kepada manusia ni. Allahu Akbar. Okey, dan yang keempatnya adalah darah syahid wangi bagaikan kasturi. Darah orang yang mati syahid itu sebab disebutkan bahawa orang yang mati syahid tidak dimandikan, betul? Tidak dikafankan. Sebab apa? Darah ini adalah satu penyaksian. Warnanya darah tapi wangiannya bagaikan kasturi. Disebutkan dalam hadis, warnanya mereka ni akan datang berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mafhumnya, dengan keadaan baju yang berlumuran darah, mati syahid tu warnanya seperti warna darah, tetapi wangiannya masya Allah, tabarakallah, seperti rihil misk, iaitu wangian misik, iaitu kasturi. Allahu Akbar, masya Allah, tabarakallah. Kemudian, dan yang kelimanya, orang yang mati syahid ini dipayungi sayap malaikat. Dipayungi sayap malaikat yang bagaimana? Saya tengok dalam satu hadis disebut sini, tak kala bapaku dibunuh. Ini dinyatakan oleh Sayyidina Jabir juga. Tak kala bapaku dibunuh, aku menangis dan aku buka kain kafan yang menutup mukanya. Maka sahabat-sahabat Nabi melarang aku untuk membuka, tetapi Rasulullah SAW membiarkan, tidak melarang aku. Kemudian kata Nabi SAW, jangan menangis, atau mengapa engkau menangis? Malaikat sentiasa memayunginya dengan sayapnya hingga dia diangkat ke langit. Allahu Akbar, masya Allah, tabarakallah. Hebatnya orang yang mati syahid pada ketika itu, dan hebatnya orang yang mati syahid dalam keadaan yang sedemikian rupa yang disebut oleh ulama tadi. Kemudian yang keenam, kediaman Darus Syuhada. Masya Allah, tabarakallah. Di sini dinyatakan bahawa aku lihat dua lelaki datang kepadaku lalu membawaku naik ke sebatang pokok. Ini cerita daripada Rasulullah SAW. Kemudian mereka membawaku masuk ke dalam rumah yang sangat cantik dan istimewa. Aku tidak pernah melihat rumah secantik itu. Rumah ini ialah Darus Syuhada, iaitu rumah para
para syuhada, para orang yang mati syahid. Ini diceritakan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh 2 orang lelaki untuk melawat rumah-rumah para syuhada. Rumah ni di mana? Di dunia ke? Tak, sudah tentu di syurga. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya nak kongsi lagi. Di mana syurga yang paling lokal lah kita kata. Syurga yang paling biasa, syurga yang paling rendah. Maksud syurga yang paling rendah iaitu pemiliknya adalah orang yang masuk ke dalam syurga terakhir. Orang yang keluar daripada neraka terakhir dan orang yang masuk ke dalam syurga dialah orang yang terakhir. Macam tu. Maksudnya tak tahulah dosa dia banyak mana, dia jadi orang yang terakhir. Wal'ayazubillah. Moga-moga bukan kita nah. Dan dia masuk syurga yang terakhir. Allah Ta'ala sediakan syurga baginya. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Di antaranya 10 kali ganda dunia. Bayangkan kita duduk dalam dunia hari ni, kita nak beli rumah satu pun susah. Rumah biasa, rumah teres biasa pun susah sekarang ni. Tambahlah banglo, tambahlah kalau villa, kan? Tambahlah kalau penthouse. Mampu apa? Mampu tengok mimpi tak berani. Tengok saja nak bermimpi, tak kot. Tak berani untuk bermimpi. Tapi di syurga, dengan buat kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang soleh, kita akan dapat dengan mudah. Kan? Jadi saya nak cerita tadi, orang yang terakhir masuk ke dalam syurga adalah Allah Ta'ala sediakan 10 kali ganda dunia. Maknanya satu dunia ni milik dia, ada lagi 9 dunia milik dia. 10 kali ganda dunia, hebatnya. Kita nak menakluki dunia tak dapat. Betul? Rumah sikit pun tak dapat. Tambahlah dunia. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Sedangkan dunia ni di sisi Allah tak ada nilai langsung pun. Tapi Allah Ta'ala ra'i kepada orang yang masuk syurga lewat tadi tu 10 kali ganda dunia. Kemudian satu mahligai, satu rumah, satu syurga tu, setiap rumah tu ada 70 bilik. Dalam bilik tu, dia punya tengok tatanan, kita kata interior designer, dia punya tu selama 40 tahun. 40 tahun dia duk tengok satu-satu bilik saja, tak baki lagi 69 tak tengok lagi. 40 tahun. 40 tahun tu bayangkanlah. Kalau 40 tahun akhirat, satu hari di dunia, satu hari di akhirat umpama 1000 tahun di dunia. Kalau setengah hari di akhirat umpama 500 tahun di dunia. Kalau 1 tahun 40 tahun tu, bandingkan macam mana. Hebatnya perhiasan yang ada di sana, Masya Allah, Tabarakallah. Itu bagi orang yang paling rendah darjat dia, orang paling rendah darjat syurga dia. Bayangkan kalau para syuhada tu macam mana. Allahu Akbar. Itulah nak kabarkan syurga ni, mala ain ra'at wala uzunun sami'at wala qatarat ala qalbi bashar. Tak dapat nak dibayangkan oleh pandangan mata kita. Tak terlintas di hati kita. Selagi mana duduk lintas syurga macam ni, itu bukan syurga. Tak terdengar oleh telinga suasana keadaan syurga macam mana. Nak rasa, nak tahu macam mana, masuk dulu. Nak masuk itulah dia punya jalan-jalan dia tu. Allah, sangat-sangat kita kena mujahadah. Allah Akbar. Moga kita digolongkan sebagai ahli syurga, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian seterusnya, jasadnya yang tidak dimakan bumi, sebagaimana yang saya cerita tadi kan, keadaan orang yang mati syahid ini, jasadnya tidak akan dimakan oleh bumi, tidak akan lut. Pada permulaan mukadimah tadi kan, tak akan lut, tak akan dimamah oleh bumi. Biarpun ada rumput-rumput yang tumbuh, biarpun ada rumput-rumput yang tumbuh di sekitar badannya, tapi badannya tetap utuh. Hari ini banyak Allah Ta'ala tunjuk kepada kita. Bila tengok balik, rupanya kawannya hafiz, rupanya hafizah, rupanya guru Quran, rupanya orang yang mati syahid disebabkan apa, wabak, ta'un dan sebagainya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Dan kita boleh andaikan pada hari ini ramai orang mati syahid sebab wabak yang melanda. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi
kenikmatan hidup yang terakhir sekali saya kongsikan adalah orang yang mati syahid ini istimewa. Para syuhada ini disebut dalam satu ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, malah mereka sebenarnya hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Jadi dalam itu menjawab pada persoalan pada buku kita yang tadi ini, iaitu yang terakhir sekali dalam satu hadis disebut dalam riwayat Imam Ahmad, bagaimana Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah sahabat kamu syahid di dalam peperangan Uhud, Allah Ta'ala meletakkan ruh mereka dalam tembolok burung-burung hijau. Tembolok burung misalnya kat sini lah kan, kat sini kan. Bayangkanlah burung-burung syurga macam mana, besar mana, wallahu a'lam. Sedangkan para ahli syurga nanti pun akan besar seperti mana besar Nabi Adam alaihi salam. Besar Nabi Adam alaihi salam itu 60 hasta. Allahu akbar, meninggi. Kalau kita tengok bangunan 3 kali bangunan, 3 tingkat bangunan, 3 tingkat tingginya. Ahli syurga pun macam tu, sama besar macam tu. Untuk nak menerima nikmat daripada ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para syuhada ini diletakkan di dalam tembolok burung-burung hijau di dalam syurga, yang mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan ruh mereka. Kemudian burung-burung itu terbang ke sungai-sungai dalam syurga dan menikmati buah-buahan dalam syurga. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Dan dia akan hinggap di bawah lampu-lampu emas di bawah naungan arasy. Syurga Jannatul Firdaus bawah naungan arasy lah. Allahu akbar, masya-Allah. Seolah-olah dok pi tengok ni tempat nak duduk lah, tak boleh masuk lagi. Kan kita belum dihisap, kita belum melalui mahsyar, titian sirat, belum lagi dibangkitkan dan sebagainya. Maka baru duk pi tengok dulu. Macam kita dekat dunia ni, beli dah rumah hari-hari duk pi tengok. Tak duduk lagi. Sebab apa? Tak lengkap lagi, tak bubuh lagi, tak menata rias lagi. So tapi hari-hari itu diimpi dah. Duk pi tengok dah, seronok dah. Kita duduk pula dalam kawasan kediaman, masya-Allah, tabarakallah. Contohlah saya bagi kan, macam mana terujanya. Kemudian setelah merasai makanan yang lazat dan minuman yang enak, para roh mula berbincang. Mereka pun berbincang. Maka mereka berkata, alangkah gembiranya jika kawan-kawan kita mengetahui betapa hebatnya layanan Allah kepada kita. Allah sayangnya mereka pada para sahabat. Macam itulah kita kena lakukan. Jangan kita selfie seorang-seorang kita. Doa, jangan doa kedekut sangat, doa seorang-seorang. Aku seorang nak masuk syurga. Padahal kita duduk atas dunia dengan kawan-kawan kita, dengan ahli keluarga kita, dengan masyarakat jiran-jiran kita. Doa mesti kena ada. Contoh kita baca satu doa yang saya share. Rabbighfirli wali walidayya wali walidayya wali zawil huquq alayya. Maksudnya, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, dosa kedua bapaku, dosa orang yang berhak kepadaku, iaitu segala waris kita, keluarga kita, adik-beradik kita. Kemudian wali masyaikhina, guru-guruku. Jangan kita lupa orang yang membawa kita untuk kenal Allah. Itu yang first, guru-guruku. Kemudian wali ashabina, sahabat-sahabatku, ya Allah. Wali masyaikhna, wali ashabina, wali jami'al muslimina wal muslimat, iaitu keseluruhan muslim dan muslimat, yang mana mereka ini juga adalah sahabat-sahabat Islam kita. Kita doa macam tu. Macam mana mereka ni bercita-cita nak sahabat-sahabat mereka tahu keadaan betapa seronoknya mereka dilayan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya sahabat-sahabat ini turut melakukan kebaikan, turut bercita-cita untuk mati syahid dan sebagainya, seumpama seperti mereka. Sebab mereka ni suka, macam mana kita suka duduk atas dunia, dilengkungi sahabat-sahabat yang baik, dilengkungi jiran-jiran yang baik. Bila kita mati, kita nak juga masuk syurga, dilengkungi sahabat-sahabat yang lama dulu. Betul tak? Sahabat baru kita tak kenal. Kita nak sahabat-sahabat kita yang lama-lama, yang biasa kita kenal, yang BFF dengan kita kan, yang sangat memahami kita. Kita nak orang tu ada dengan kita.
Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Kemudian jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan lemah semangat dari berjihad dan tidak akan malas berperang. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman, aku akan sampaikan kepada mereka yang berada di dunia dengan keadaan kamu dalam syurga yang penuh kenikmatan ini. Maka Allah Taala pun turunkan ayat ini. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Malah mereka sebenarnya hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Allahu Akbar. Rezeki bukan sekadar rezeki yang kita anggap sebagai rezeki secara maddi. Maddi itu rezeki yang nampak, tak. Rezeki itu secara maknawi. Maksudnya ketenangan, kebahagiaan dan sebagainya kepada orang-orang yang mati syahid. Jadi sampai di sini dulu insya-Allah. Moga-moga apa yang saya sampaikan pada hari ini memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu